محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وغفرا أجلك وكرهكم وصدري وذكرني ما نسيت ودني لكم وكرهت لك رب اشرح لي صدري لتهلك لك ويسر لي أمري لمدفك نخرجك واحلل عقدة من لساني جنوم الأمامي تسمكر لدفك يفقه قولي supaya dapat paham kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كما تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره. فمقادر الأموال موازين المحبة إذ لا يعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته أو يترك في مقابلته. Kita masih lagi belajar mengenai dengan kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebut panjang lebar mengenai dengan apa arti kasih kerana Allah dan cinta kita pada sesuatu orang itu kerana Allah. Dan mengikut Tuhan kita ni luas sangat pengertian kasih kepada Allah. Tidaklah semata-mata kasih untuk guru saja, kasih kepada orang lain saja barulah dinamakan kasih pada Allah. Tidak, bahkan kasih pada isteri kita, kasih pada tukang masak kita, bahkan kasih kepada orang yang berpitih kita pun boleh jadi kasih kepada Allah juga. Sekiranya pemberian dia tu bertujuan untuk kita ni tafarruq, untuk tujuan kita ni panggil menumpukan masa kita dan hidup kita ni kerana ilmu atau kerana Allah. Kemudian kata dia malam ni malam lepas dia kata manusia ni, dalam seramai-ramai manusia ni ada berperingkat-peringkat mengenai dengan kasih dia pada Allah. Boleh jadi orang ni kasih juga kepada Allah tapi tidak berapa kuat sebagaimana kuatnya orang lagi. Begitu juga boleh jadi orang tu kuat kasih dia kepada Allah tapi kalau banding dengan orang lain maka dia lemah sikit. Ini terletaklah di atas benda yang dia kasih. Maknanya dalam hati manusia ni boleh jadi ada saja hak dia kasih, hak lain tu tak belaka. Ataupun boleh jadi ada 2, ada 3, ada 4 perkara hak dia kasih. Allah Ta'ala pun dia kasih, harta pun dia kasih, gani pun dia kasih. Bila jadi 2, 3, 4 perkara dalam hati kita ni kasih, maka sudah tentulah hak 2, 3, 4 perkara ni tidak setara. Tentulah ada mana-mana hak lebih kasihnya banding hak lain. Jadi hak lebih tu, hak tu lah kalau boleh kita kena gui pada Allah. Dan hak nombor 1, nombor 2 tu kalau bolehnya untuk kita kasih pada benda-benda hak lain supaya tidak bertembung kasih kita pada Allah dengan kita kasih kita pada benda-benda lain. Itu mana kata dia malam ni. Wa qad yaghlibu bihaythu la yabqa lin-nafsi hazzun illa fi ma huwa hazzul mahbub. Dan kadang-kadang kata dia kasih kita pada satu perkara tu begitu sekali kuat. Sekiranya tidak baki lagi bagi hati kita sebagai bahagian dan sebagai saham pun kecuali untuk hazzul mahbub, untuk bahagian mahbub saja. Mana kadang-kadang kita ni kasih pada sekarang hingga sampai kita tak fikirlah kepada benda lain. Kalau kita misal kita kapung tak, kadang-kadang kita kasih ke mana? Kita kasih ke mana, kasih ngoti lah ke mana hingga sampai kasih kita pada anak tu jadi tak ingat. Kasih kita pada mokok jadi tak ingat. Kasih kita pada kebun perniagaan kerjaan kita tu jadi tak ingat. Kenapa? Kerana kuat dah kasih kita pada sekarang hingga sampai dalam hati kita tak ada dia dah. Tak ada orang dah panggil untuk nak letak kasih benda lain selain daripada kasih kita pada benda yang kita tumpu. Kalau punya mai wak atau mai gasing, kadang-kadang orang ni punya sayang pada mana dia hingga sampai lupa muka bapa dia, hingga sampai lupa nak pergi ambil anak sekolah, hingga sampai lupa makan minum lah. Kenapa? Kerana dalam hati dia tu sebanyak mana ruang yang ada, dia bubuh belakang untuk kasih pada mana dia misalnya.
Itu dia. Jadi ketika tu ya ghalib. Ketika tu kasih kita pada benda tu begitu sekali gagah. Gagah hingga siapa la yang berqalin nafsi hazzan illa fi ma wa hazzul mahbub. Hingga siapa tak ada baki lagi. Tak ada baki lagi dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sebagai hazzul, sebagai bahagia. Atau kita panggil sebagai ruang. Kecuali untuk hazzul mahbub. Untuk ruang yang kita beri kepada orang yang kita kasih. Benda yang kita kasih. Wa qad yakunu al-hubbu bihaythu yatruku bihi ba'd al-hudubi duna ba'd. So, yang keduanya, kadang-kadang kasih kita tu sekira-kiranya dia boleh tinggal sebahagia ruang, tidak sebahagia lain. Maknanya hak nombor 2 ni kita kasih juga pada mana. Tapi bila-bila kasih ke mana pun kita ingat juga aku makan minum ke rumah. Lah aku tidak suka dia tu tak ingat makan minum duana lah. Tak ingat kain baju dah lepas ni. Tapi ada seorang lagi kasih dia pada satu perkara tu tidak sampai yang relibet, tidak sampai mengatasi, menguasai semua. Bahkan dia boleh beri juga hati dia pada ingat pada anak dia ni, ingat pada kerja buat, ingat pada makan ini, ingat tidur bangun, dan ingat juga pada benda dia. Ini kasih tidak berapa banyak pada sekali. Itu makna kata dia, wa qad yakunu al-hubbu bihaythu yatruku bihi ba'd al-hudud. Ataupun yatraku. Kadang-kadang kasih tidak begitu kuat, tidak yang lebih seperti tadi. Sekiranya dia boleh tinggal setengah-setengah huzur, setengah-setengah ruang, dia nampak dan tidak setengah lagi. Karena tasnahu nafsuhu bi an yushatra mahbubahu fi nisfi malih atau fi thuluthih. Sebagaimana satu orang yang boleh tasnahu nafsuhu. Tasnahu maknanya asal maknanya boleh maaf atau kita panggil boleh diberi peluang oleh jiwa dia untuk bagi dua benda yang dia kasih. Mahbubahu orang yang dia kasih untuk sebahagian harta dia atau sepertiga daripada harta dia ataupun 1/10 daripada harta dia. Maknanya satu orang itu dia kasih pada satu orang. Pada harta kita kata. Dia kasih pada harta. Tetapi walaupun dia terkasih pada harta, tapi tidaklah kasih 100%. Bahkan kalau jumpa dengan saing yang dia sayang, maka dia boleh bagi dua harta dia. Ambillah kalau pisang 2 butir, ambil kelama sebutir, kawan sebutir. Walaupun kita sayang sangat pada makanan, tapi bila kita bertanya dengan orang yang kita sayang, maka benda yang kita sayang tanya kita ni kadang-kadang tidak jadi tidak begitu sayang sangat hingga sampai kita boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5 dengan orang lain. Menandakan kesayangan kita pada dia ni, pada benda ni tidak boleh. Bahkan pada dia benda ni pun kita sayang, pada benda lain pun kita sayang. Itu dia nak wayak pekat-pekat perasaan kasih atau naluri kasih yang ada dalam hati manusia. Maqadirul amwali mawazinul mahabbati idh la yu'rafu darajatul mahbub illa bi mahbubin yatruku fi muqabalatihi. Kata dia oleh yang demikian ukuran harta adalah pertimbangan bagi kasih seseorang. Kata dia dalam banyak-banyak benda atas muka dunia ni, nak tahu sayang kau tidak orang ni kepada kita teh masalah fitimah. Fitimah ni kata dia merupakan tali pengukur lah kata orang sekarang untuk nak menentukan dia ni sayang semati kau tidak pada aku ke kepada siapa. Orang yang sayang benar pada seorang sahabat, bila sahabat ni taruh buku mengenai fitimah, ketika tu dia tidak akan kanyar sikit abuk tu. Bila dia sayang kita, bila siapa sayang kita butuh fitimah, nampak air muka dia berau ke tidak kalau kita jumpa dia cakap fitimah. Kalau nampak berau air muka, kalau nampak teragak-agak, dia sayang pada kita tidak banyak mana sebagaimana dia sayang pada harta dia. Tapi kalau dia sayang pada kita sungguh-sungguh, sebutlah harta banyak mana, ke-1000, 10,000, 100,000 pun ataupun berapa sekalipun, dia akan beri harta dia kepada kita dengan cara saja kau beri buatan, kau beri pinjam, kau berapa dengan tidak teragak-agak. Kenapa? Kerana harta ni kata dia boleh jadi tali pengukur untuk nak menentukan dalam toho kasih dia kepada kita. Sebab itulah kalau kita baca dalam Quran, 2 perkara Tuhan tekan sangat. Sebagai pengukuran manusia ni sayang kau tidak pada Tuhan dia. Yang pertama tubuh, yang kedua ni harta. Di mana saja kita jumpa wa aqimus salata adalah wa atuz zakat. Di mana saja kita jumpa ayat orang rajin sembahyang adalah dia sebut ayat orang yang rajin menderma.
Kenapa? Dua perkara ni memanglah manusia nak ke dia seorang. Kalau kita tak siap bagi kawan lain. Tubuh kita nak kita. Tubuh kita nak kita apa arti? Maknanya titik peluh kita ni kalau boleh kita nak suruh tupuh biar manfaat tu boleh kita. Belakang titik peluh kita ni tupuh tiba-tiba tak ada manfaat sikit abuk pada kita bukan boleh ke orang. Banyak manusia tak berapa peluh. Semaya ni bahasa dini guna tubuh. Maknanya kalau benda peluh gak, kita peluh tak kena semaya tu tak boleh kita sikit abuk. Jika waktu kita bangun semaya tu kalau tu lapar lah. Semaya lah 4 ka'at, 10 ka'at tu sudah ada lapar juga. Kenapa? Kerana titik peluh kita yang kita guna dengan tubuh badan kita ni tak boleh kita. Benda kalau kita kira boleh Tuhan. Maknanya walaupun benda tu boleh kita juga. Tapi lama. Awal yang demikian banyak orang tak boleh semaya. Tendang semaya tu tak boleh aku. Tak boleh aku mana? Tak boleh kena perut aku. Tak boleh kena poket aku. Tak boleh buat ni. Maka orang tak boleh semaya. So, yang keduanya kadang-kadang orang semaya ni orang sanggup. Semaya sanggup tu hari tak apa. Tu malam tak apa. Tapi kalau bunyi pitih, mikir sikit. Kalau bunyi pitih, mikir sikit. Orang sanggup beri tubuh Tuhan. Tapi tak berapa nak sanggup kalau nak beri pitih kata. Sebab itulah kalau mu rajin semaya, mu kena rajin derma. Ada arti mu beri kaku tubuhmu oleh manusia, tapi pitih mah mu tak sanggup beri, tak ada arti. Kalau sungguh mu kasih pada aku, maka ukuran dia ialah pitih. Kalau mu sanggup beri kat aku, tubuh kau beri yang semaya, pitih kau beri waktu derma kau tu zakat kau berapa, maka sungguhlah arti kita ni atas dunia ni so yang benda kita kasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila beri Tuhan, tak kira tubuh, tak kira pitih, aku dengan mu Tuhan, aku rela berapa-apa. Telur pun tak apa, darah pun tak apa, damah pun tak apa. Itu sebab kita ni kata, tak apa ni, falaqadirul amwali mawazinul mahabbah. Kadar banyak mana pitih hak tubik daripada kita pada orang yang kita sayang, itulah ukuran kasih tak kasih. Kita dengan Tuhan baik, kita dengan sayang baik, banyak mana pitih kita meleceh oleh dia, maka banyak itulah dia memberi hukum kasih kawan, banyak sikit kasih kawan dia. Kalau sikit dia pitih kita oleh dia, maka arti kasih kita pada dia tu sikit juga. Maqadirul amwali mawazinul mahabbah. Maka kadar harta banyak mana harta ada dikira pengukur bagi kasih tak kasih kita pada satu benda. Illa yu'rafu darajatul mahbub illa bimahbubin yatruku fi muqabalatihi. Kata dia kerana tidak dapat dikenali derajat mahbub kecuali melalui mahbub lain yang dia sanggup tinggal bila berdepan. Mahbub ni kita, harta pun kita sayang, Tuhan pun kita sayang. Bila dua perkara ni ada dalam hati kita, maka soalnya hak mana hak mu sayang sebuti. Takkanlah hati sebuti nak berburu dua perkara. Hati sebuti untuk berbesar. Tuhan nak berbesar situ juga. Harta benar tu nak berbesar juga. Soalnya sayang hak mana? Yang kata dia lah. Bila dunia ada dua mahbub, ada dua benda mu sayang, kita parak molek mu tinggal hak mana? Mu tinggal Tuhan ke mu tinggal harta? Kalau sungguh mu sayang Tuhan, mulailah tinggal harta. Kenapa? Kerana ambil hati Tuhan kata. Tapi kalau mu sayang harta, maka arti mulailah tinggal Tuhan. Bila bertemu kalau Tuhan, kalau harta. Jika awak kerja, jika sutut suka, Tuhan pun nak harta pun nak. Kalau kita kata tak orang duk tengah beli, mu laku, orang berbawa mari kedai kita. Tapi tu bela bank. Kalau awak lagu mana? Tu bela bank. Bila tu bela bank, arti Tuhan panggil ke kemudian. Orang yang duduk mari kedai kita ni, arti dia nak suruh kita duduk kedai lah. Kalau segi balasan, dia kawan ramai. Itu kata dia tahu dia tadi. Mu sayang Tuhan ke, mu sayang Tuhan. Kalau mu sayang Tuhan, lewat lalu, lewat bank. Pahala sekejap, 10 minit, kawan nak pergi semaya. Artinya, jika Tuhan itu jatuh nombor 2. Saya je buat kita itu. Tapi jatuh nombor 2, bila berjumpa dengan Tuhan. Bila bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita sayang ke itu, maka Tuhan kata hayya ala salah, mari pakat semaya tu, Tuhan, orang ramai ni, hoklah sekali. Bila aku sayang kau je, aku tak apa saya ke begitu duduknya. Sama ada kita tak tubik mulut atau tidak, hakikatnya bila bertemu dua mahbub, maka hak mana hak mu tinggal, maka arti hak mu tinggal tu lah hak mu tak sayang, hak mu betul tu lah hak mu sayang. Itu mana kata dia, idza yu'rafu darajatul mahbubi illa bi mahbubin yatruku fi muqabalatihi. Kerana tak dapat dikenal derajat atau tingkatan
kasih kita pada satu orang, kecuali bila berdepan dengan mahbub lain, dengan kekasih lain, ia kita sanggup tinggal bila berdepan dengan mahbub dulu. Dua mahbub, dua kekasih, bila berdepan hak mana kita sayang, kalau kita pergi hak ni, kita sayang hak tu. Bila pergi hak tu, kita tidak sayang hak ni. Tu kita dengan dunia dengan akhirat, dosa dengan pahala, syurga dengan neraka, Tuhan dengan syaitan. Itu boleh pada belakang. Tuhan orang saya, syaitan orang saya. Jadi dunia orang saya, akhirat orang saya. Nak tahu mana hati kita ni seperti saya? Tengok hati molek kita bertemu di antara dua dunia dengan akhirat, dosa dengan pahala, Tuhan dengan syaitan. Hak mana kita nak bergantung cepat. Kalau bergantung hak mana, maka hak itulah saya. Saya tahu sangat. Kita tu gaji. Kita cikgu atau ustaz dia tengah mengajar. Tengah mengajar oleh orang best. Ni lagu mana? Nak tinggal. Apa ni kementerian kata berapa peraturan kata kena habis masa. Tak nak tinggal. Malah Tuhan nak lagu mana? Tu soalan. Jawab dia nya selagi kerajaan ni kerajaan syaitan, tidak kerajaan Tuhan. Ada jadi begitu. Kerajaan yang buat sukatan pelajaran tu dia ukur lagu mana? Dalam kepala orang buat sukatan pelajaran tu dia ukur tanya, ukur bank atau bank ke ukur senang atau senang kita. Hatilah benar. Kalau kita tak lebas seorang ya. Tapi orang atas pada kita dia tidak terlebas. Tidak lebas. Kalau dia tidak lebas, kita kibik-kibik seorang lebas, maka kita tu tanya hati lah kan. Bertangga sama lah kita dengan orang atas. Kalau kita ada Tuhan, dia ada syaitan. Begitu dulu. Dia kita bertuhan dengan Allah, dia bertuhan dengan nafsu. Sebab tu lah pusing ikut mana kan tu cerita agama dan politik mesti satu lah. Lagi agama lain, pentadbiran negara lain, itu sama. Itu masalah pelajaran sekali. Banyak lagi lain. Dia cangguh. Sebab itulah kena selarah kerajaan langit dengan kerajaan bumi. Sebab tu kerajaan pusat ni bukan di atas bumi, kerajaan pusat duduk langit. Kerajaan dunia ni semua ni kerajaan kecil, kerajaan negeri dia panggil. Kalau kita kira lah, kerajaan negeri, kerajaan bumi semua kerajaan negeri, kerajaan pusat dia duduk langit. Kerajaan bawah ni mesti selarah dengan kerajaan langit. Wallahi mulkus samawati wal ardh. Allah Ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Maka sebanyak mana kerajaan di muka dunia dia tidak selarah kerajaan langit, maka bertambah sama-sama. Kita tu tak sahabat pun kita. Jadi, mengenai lagu ni enggak. Pertama, kesedaran itu kena ada. Dalam hati kita mulai daripada sekarang kena ada kesedaran. Tu je, kena selarah di antara hak Allah Ta'ala dengan kerja kita sehari-hari. Selagi tak selarah, maka selama tu. Bila kesedaran untuk menyelaras ni ada, kita berusaha lah bekerja. Kerja untuk penyelarasan ni. Tak boleh lock dengan keadaan tak selaras. Jadi untuk tu hak keedah umum yang sebut. Hak keedah cara tengok orang jangka pendek ni, jangka pendek kita kena selarah lah sama-sama kita. Kalau kita ni guru sebuah sekolah, kena pakat lah. Kena pakat sama-sama guru. Start daripada pokok guru sampai pada guru besar, kena selarah. Bahawa sekolah kita ni, sukat time masanya, kena start sini. Start daripada sini keluar ke kalau sampai tahun semaya, kita boleh semaya belakang. Itu jangka pendek. Jangka pendek untuk sebuah kawasan kita, pejabat kita, sekolah kita, komuni kita, berapa kita. Tapi untuk jangka panjangnya, kena pakat habis sebuah negeri, sebuah negara lah mana. Itu yang sebut tu kira keedah hokfah. Kalau keedah tak buat pulsa, keedah tak buat pegagah ya. Boleh jawab gini lah, boleh jawabnya time semaya ni dia time dalam usul fiqh dia panggil time muttasar, al-waqtul muttasar. Tak daripada pukul 1, kita kata bahawa pukul 1, dia suit pukul 3. Jadi tengah-tengah tu kita diberi peluang lah untuk sembahyang tu. Tu jawapan lagu tu jawapan orang panggil tak berapa tu lah. Tak berapa orang panggil. Tak berapa comel lah orang panggil. Tak berapa comel. Itu jawapan beri peluang pada hak malah untuk sembahyang lewat. Anda ajar kedua tu. Tak pandai ada nafas skrip ya.
faman istaghraqa al-hubbu jami'a qalbihi lam yabqa lahu mahbubun siwahu fala yumsiku li nafsihi syai'an misla Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh itu keedahnya, keedah hasil daripada bahawa kasih, perasaan kasih cinta manusia ni berperingkat-peringkat, lebih kurang, dan nak tahu hak mana hak sebenar kita sayang ni, ialah kita boleh ukur setelah bertemu di antara dua benda hak kita sayang, kita tuju hak mana. Hasil daripada 2-3 kaus apa ni dah disebut tadi, maka kata dia famanis taghraqal hubbu jami'a qalbi. Hubbu jadi fa'il, jami'a jadi maf'ul. Maka mana-mana orang yang istaghraqa-nya sama dengan selerai. Mana-mana orang yang menghabisi, mana-mana orang yang menghabisi lah naluri cinta dia tu keseluruhan hati dia. Mana kalau kita kira hati sebelah betul kan? Sebanyak mana lubang gelas tu, hak kosong Allah tu habis mengisi dikasih pada saja. Maknanya segala gulai hati itu semua sekali dipenuhi oleh kasih kepada sekala. Lam yabqa lahu mahbubun siwahu. Tentulah tidak baki lagi untuk dia ni mahbub selain daripada hak tu. Bila gelas putih itu kita bubuh air sampai penuh, maka tak ada gulai dia kita nak bubuh benda lain daripada gelas, daripada air. Kenapa? Dia daripada pikat bawah, bapak tak gelas, sampai ke tengah gelas, sampai ke bila gelas penuh dengan air. Bila gelas betul penuh dengan air, nak bubuh apa lagi lain pada air, tembak bubuh tu, tubik. Jadi dia ni, bubuh misalnya air payah, kita katakan misalnya berpasir lah. Gelas putih kita bubuh pasir penuh. Bila penuh dengan pasir, cekak kita nak bubuh apa lagi? Nak bubuh apa lagi? Nak bubuh piti, nak bubuh apa tak boleh. Itu habis lah. Kenapa? Gelas putih tu dia membubuh pasir sampai penuh. Begitu juga artis putih. Artis putih itu misalnya kalau kita bubuh dalam hati itu rasa cinta pada sekali. Dia siapa tak ada ruang dan nak bubuh cinta pada benda lain. Artikel tu kata dalam yabqalahu mahbubun siwahu. Tidak baki lagi untuk dia tu mahbub selain daripada satu sekali. Bila kita bubuh dalam hati kita ni kasih pada dunia 100%, pada di titik bubuh kasih Tuhan kata nak setengah Tuhan dalam hati kata, dia tak jadi. Dia tubik jadi. Dia buat tubik. Kenapa? Dalam hati dia maunya kasih ke dunia sepenuhnya. Misal kita kata tak, orang cari piti. Orang cari piti, dia kira dunia. Tidak kira piti dia ni untuk akhirat. Maka sebagai piti, kira berlaku. Kalau dia curi pun, dia kira biasa tak ada apa. Kalau dia tipu pun, dia ambil. Kalau rasuah, kalau niaga betul benar, kalau jual ubi pun, dia boleh poket. Kalau rasuah pun boleh poket. Kalau petik, kalau orang pun boleh poket. Orang lagunya orang panggil kasih ke dunia. Bila kasih ke dunia, tak ada ruang sikit ada untuk kasih ke akhirat. Dengan arti kalau tu buayak tak boleh nipu. Tak kata tahu. Kata buayak tak boleh judi. Tak kata tahu. Jadi bila laku benda akhirat ni, orang panggil akhirat ni orang panggil dosa, orang panggil neraka, orang panggil dia maksiat. Dia dunia akhirat ni. Kalau kita layak maksiat, kalau kita neraka, kalau gapo tu dia berlaku. Kok dia ialah apa saja yang boleh masuk ke itu orang panggil orang ini istaghraqal hubbud dunya. Istaghraqad dunya jami'a qalbi. Dunia itu mengatasi seluruh wilayah hati dia. Ketika itu lam yaqalahu hubbun di akhirati. Ketika itu tak ada ziyad dalam wilayah hati dia untuk kita nak seli akhirat hati. Itu ni. Jadi ketika itu kita boleh hadaplah kalau kita ni isah jaga sekali duduk dengan jaga sekali, kita boleh kata aku nak dunia ni berat benda aku. Kenapa? Kerana aku ni kat berapa hari, berapa tahun tak muda pas lelah tak berhenti lah. Hak halal pun ambil, hak haram pun ambil, hak berapa pun ambil tak. Hak boleh hak halal pun tak ada berasa mujur. Masuk hak haram tak ada berasa berdebat tu. Aku ni dunia semua tu. Nampak tak aku ni dalam hati aku tak ada ruang untuk akhirat. Dia berdebat perut kau sekali. Berasa cerita nak amal dengan hadis tu, kau nak amal dengan ayat ni, kau sekali tak ada. Arti kau sekali mari isah, mari sedar. Ada harapan lah maknanya. Lebih-lebih kalau berjumpa saing, kalau berjumpa saing hak jenis debat sikit berapa sikit kan. Sudahlah sedar tu ada, paling tekan saing pula kan. InsyaAllah adalah sikit luak. Kalau gelas betul kalau dulu penuh tepu dengan pasir, InsyaAllah luaklah setengah satu ke satu eti ke berapa. Kalau saing tu pula pandai, dia kita tak kalau lama akhir sekali meninggal. Tak meninggal sikit abuk pasir dalam gelas tu, bubuh muka lain. Bubuh barang-barang berengkau, botol susu, bubuh kokuah buhai sejuk. Bubuh belah lah, bubuh pasir labdan buat apa dia? Kita dia.
Fala yumsiku li nafsihi syai'an misla Abi Bakar Siddiq. Jika tu maka dia tidak akan pegang untuk diri dia sikit tu. Bila cinta dia pada satu perkara tak ada ruang dah kosong untuk nak berbuat cinta lain, maka ketika tu untuk diri dia tak ada ruang dah nak berbuat untuk diri dia saja. Misal seperti Sina Abu Bakar. Dia misal seperti Sina Abu Bakar. Sina Abu Bakar ni dia misalnya bagi satu orang yang dalam perut dia tak ada ruang untuk sayang ke dunia. Semua hati dia isi penuh dengan akhirat dia. Hingga siapa tak ada benda yang terlibat bila bertembung hak dunia dengan hak akhirat, maka dia nak tidur dunia tak ada. Dia misal jin siapa dia? Fa innahu sallama bannatahu allati hiya qurratu aini wa bazala jami' amali. Kata dia karo. Siapa dia rela buya anak puan dia, Siti Aisyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak puan dia waktu Nabi kahwin dia umur berapa? Umur 7 tahun, tak betul kan? 7 tahun waktu kahwin dan waktu orang panggil dukhul, kita sini panggil berapa dukhul? Wak balik ke umur lakinya, dukhul lah kita panggil. Wak balik ke umurnya umur 9 tahun. Jadi anak tino umur 9 tahun dibagi seorang pok yang sudah tua. Tentulah orang panggil nak menek mata sikit. Dia ni anak basuh dah orang panggil. Anak basuh tak nak amai sekejap. Tapi dengan sebab saya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya dia kepada Allah Taala tu memenuhi hati dia, penuh betul hati dia dengan siapa tak ada ruang sikit abuk untuk dunia, maka walaupun anak basuh orang panggil menek mata wak dapat semua pun dia sanggup serah pada orang yang dia kasih, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga harta dia. Harta dia ni juga ni dia misal harta waktu Nabi kita minta derma untuk nak pergi perang Tabuk. Dia cerita masyhur waktu nak pergi perang Tabuk. Dia perang dalam Quran panggil Yaumil Usrah. Perang musim Ka'ab. Musim tengah panah, orang duk tengah mengetar, buah taman duk tengah meluruh, gandum duk tengah masuk. Supaya perang tanah kita sini lah. Kita tu memang orang piti tak ada. Orang semua piti cagar nanti nak jual buah taman, nak jual padi. Tiba-tiba saat tu belum ngepai, belum dapat Nabi kata iklan, Fir'aun iklan, dapat orang panggil. Untuk lagi perang Tabuk. Di antara Mekah dengan Tabuk ni, lelah ni kalau kita pergi dengan kereta, tak salah hamba daripada Mekah tu, walaupun lebih raya molek, memakan masa, berapa? 8 jam ke berapa? 12 jam ke berapa? Jauh lah maknanya. Lelah ni, dengan kereta Cibralik dengan lebih raya, zaman gitu, zaman utara juga, naik bukit turun bukit bulan jalan lah. Ketika derma mulai dipungung. Maka Sina Abu Bakar balik ke rumah, dia tanya Ratina dia banyak mana harta rumah kita. Ratina dia waktu duit lah, ni dah benda lah. Maka Sina Abu Bakar ambil uang belakang. Tidak banyak. Sina Umar kata hari ni perlu aku. Tahu lah nah Abu Bakar. Aku tahu Abu Bakar titi tak ada loan. Aku dah punya titi banyak. Sina Umar buat mari banyak. Tapi dia bagi dua. Dia klik umur, dia rayak. Banyak mana titi kita, Ratina dia rayak banyak ni. Kata, bagi dua. Tinggal rumah setengah. Nak derma setengah. Sina Abu Bakar bagi sikit, tapi bagi habis. Tak meninggal sikit habis. Habis tu duduk. Jadi bila sampai depan Nabi tanya, kamu banyak mana Bakar? Kamu banyak mana Umar? Umar kata, aku bagi dua ya Rasulullah. Bagi dua. Kata. Sebab tu aku boleh buat banyak. Sina Umar kata, aku ayah habis licin. Sina Abu Bakar kata, aku ayah habis licin harta aku. Pak Nabi tanya, di rumah ma taraktu illa Allah wa Rasulah. Aku tinggal Allah wa Rasul di rumah. Patut nak tanya Allah wa Rasul. Nak goreng pun goreng Allah wa Rasul. Rumah anak dunia tu tak boleh makan lain pada makan Allah wa Rasul. Sina Umar kata, tak boleh juga. Sina Umar kata, tak boleh juga lawan Abu Bakar. Walaupun dia hari sikit, Sina Umar kata, lawan juga Abu Bakar. Kerana Abu Bakar walaupun hari sikit, hari habis. Aku walaupun banyak, aku bagi dua. Baik aku takut anak lapar rumah, bini lapar rumah. Ni dia tu. Kenapa tu? Kenapa bakal hari habis walaupun sikit pun hari habis? Kerana hati dia tak ada ruang untuk dunia. Ruang untuk dunia tak ada. Dia ada semua penuh tepu dengan akhirat. Itu dia. Dan itu satu cerita. Dan waktu dia duduk di Mekah lah dia. Waktu cerita Tabuk ni cerita di dunia.
Waktu dia di Mekah, dia kita kira lama dah bersaing dengan Nabi, lama dia ekor dengan Tok Guru semua kita kira. Hak tak alim sikit pun jadi alim. Jadi dia ni. Di Mekah, baru-baru Islam timbul ni pun. Ayah dia Abu Quhafah duk marah. Dia kata mu ni bakal habis pitih cara kau beli hamba pada kau. Pitih-pitih ni kita beli untuk nak makan buat bekas kira kan. Beli seorang yang beli hamba. Dia Sina Abu Bakar ni dia dengar kabar kata ada hamba abdi Jamiah itu sistem hamba ni ada Jamiah itu. Hamba ni banyak pakai kaya Mekah tu beli diguna untuk kerja ke dia. Pok hamba ni umumnya orang golongan ni lah yang banyak menerima ajaran Islam. Kerana orang miskin dengan kaya dia Jamiah itu tak bila-bila tak kela ni pun kok yang banyak terima ajaran Islam. Kalau dia miskin tak ada masalah. Dia nak datang dengan Tuhan, dia tak ada. Nak datang dengan saing. Allah tak ada saing dengan dia miskin. Dia tak ada Allah. Jadi dia mudah bahasa. Jadi Sina Abu Bakar ni, dia dengar budak-budak mana, abdi mana, yang sekali ni waktu nak ditokir dia. Macam Bilal, Habashi, dah banyaklah telas nara, adalah kita kata zarah dia. Dia beli. Saya suruh kata lah, dapat ke dia nak suruh Muhammad. Muhammad kata, La ilaha illallah Rasulullah. Berapa yang dosa sangat tu? Dia alah sihat. Ambil lah bakar tu. Jadi dia beli. Masa ni waktu nak karat dalam dia beli tu kena kata kuah dah. Orang panggil orang sangat sakit habis. Nak kerja tu tak boleh dah. Jadi orang panggil habis dah, patah dia habis dah. Dia beli. Beli merdeka. Dia nak pakai beli. Pakai dia budak sakit habis kopek patah hati pak. Bekok habis licin. Dia beli merdeka. Akhirnya mahu ayah dia. Ayah dia kata kita guna harta ni untuk tolong kita. Dia kebun, dia gapo. Dia kata ayah, inilah benda yang boleh tolong kita. Dia kata dia. Kau boleh tolong kita khususnya di hari pipi kita tak laku. Bila pipi kita ni tak laku, dia boleh tolong kita. Dan bila pipi ni bila tak laku. Akhirat. Bila kata kita di akadam masyarakat, tak ada pipi tak lakunya. Mah kau intan belia, kau sahih, kau gapo. Tak laku sahabut dah. Mancik pikiran mereka, berah, gapo. Tak laku. Tak sekarang tak laku ya. Tak ada. Jadi di saat pipi kita tak laku, kita tinggal hamba dia boleh tolong kita. Kenapa? Kita beli dia, arti kita menyelamatkan dia daripada jadi kafir. Kita merdeka dia, artinya kita memerdekakan manusia yang abadi. Dia ni bukan kecil pahalanya. Jadi ayah nak kata senyap. Itu dia dulu. Bila sampai dia beli pula, timbul cerita anak dia Siti Aisyah kena tuduh. Azbillah. Bersina dengan sahabat Nabi nama Safwan ni kan. Waktu Nabi balik daripada satu peperangan, Buti tengah jalan malam, Buti Siti Aisyah keluar daripada segeduk dia, dia buang air. Bila buang air, balik mari, apa nama ni, berapa kali kalung dia jatuh. Kalung ni bukan kalung mahal. Oh, kalung anak batu dia, batu bukit hok. Nampak molek-molek sikit gak. Asal-asal tak nampak berorak lah kalau berapa panggil. Kalau cuci tak berapa, kalau mata tak apa panggil. Jauh lah. Batu pun ada barang cara dia duduk. Boleh tak tebuk, lama tebuk kat situ tali, ketakap tekok. Jadi jatuh kat tu. Dia cari waktu gelap tu, kalau cari, mari-mari tak orang pergi habis dah. Betul, masuk ke astana, pergi habis di situ. Maka Siti Aisyah tak ada orang nak duduk situ. Betul di situ lah. Hidup ke padang. Mari satu orang sahabat Nabi kerja dia, masuk kerja dia dan untuk dia cari barang-barang orang ni, tinggal kain, cepen, belanga, gapok, tinggal pasuk pekok orang sekali dalam benda. Tengok benda ikan. Bila benda ikan situ, ni dekat tengok Siti Aisyah. Astagfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka tak dia pun betul utar dia, suruh Siti Aisyah dah. Maka dia hayat, hungah, dan siapa dia jenis tu dia cara pok Abdullah bin Ubay ni pok kata munafik zaman itu wala ni orang panggil dah pok atas padang ni pok atas padang Abdullah bin Ubay ni dia Siti Aisyah ni zina lah gapo maka sehari makin kenal termasuklah budak puan hok Sina Abu Bakar pego apa Mastah namanya Mastah binti Asasah begitu dia kuat. Jadi kalau ni budak tino hak Sina Abu Bakar pego ni pun kena buat mulut batik. Baru Siti Aisyah ni apa ni dah buat ni. Jadi Sina Abu Bakar tak ada kena buat Nabi pun terus tak tino. Siti Aisyah tak tahu apa dia budak kecil tak mesti orang ada belajar ada kopi mana orang kata dia tak reti. Bukan dia tahu. Dia budak. Akhir sekalinya turun ayat
apa nama ni Siti Aisyah ni betul. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Bila tu ayat membersihkan Siti Aisyah, Abu Bakar bersumpah, aku tak sewi dah piti kau budak tu. Budak Mustah kasih asas bin Mustah betul. Masa budak kecil buat mulut tak saya tak ada kecil lagi dia kata dia kena aku. Jadi saya Mustah ni saya lagi kena dia. Bila sini Abu Bakar tindak orang panggil kaulah ni tak beri subsidi lah, tak beri subsidi pada orang yang awak mulut gitu gini, maka tu ayat apa dalam surah Sabah, apa dalam surah Al-Ataq, hadis Rasul kita apa namanya, min ni'matin tujza illa tiwa awaji rabbil ala wala sawfa yarda, dulu pada itu dia min ni'matin tujza dulu pada wa ma min apa min ahad فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يفتح عليه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى. Dalam ayat ni Tuhan puji pada orang yang ada harta demam pada satu orang lillahi ta'ala, maka wala sawfa yarda, bahawa lagu ni Tuhan kata aku akan buka hati aku sepenuh. Semua Abu Bakar bila dengar ayat ni turun, dia akan bersumpah minta maaf taubat dengan Allah Ta'ala, dia rugi balik semula pitih dia pada orang dia bersumpah tak sini kata subsidi tu bismillah pula subsidi kata dia. Ini semua ni maknanya semua Abu Bakar ni dia tak ada fokus selain pada penuhnya akhirat belakang. Itu dulu. Tak kira benar tu bercanggah dengan kehendak nafsu dia pun. Maka kira orang dia kata untuk anak kita sendiri apa ada. Bukan sekat potong satu dia korban ni mati lah. Buat malu muka aku berapa. Aku jumpa piti dia jawab cuma muka aku. Tapi bila bunyi akhirat, bila bunyi Quran, bila bunyi Allah Ta'ala, di mana nampak kerajaan Allah Ta'ala, maka dia rela kejamatan apa asalkan dia dapat yarda-ridaan min Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tu yang kita ni Imam Ghazali rahmatullah alaih buat tajuk kepada Sina Abu Bakar sebagai orang yang hati dia benar-benar istighraq lil hubb fillah. Fahasala min hadha anna kull man ahabba 'aliman aw 'abidan aw ahabba shakhsan راغبا في علم أو في عبادة أو في خير فإنما أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. Kata dia qasala min hadha kulli, kesimpulan daripada apa yang disebut selama ini 2-3 kali dah kata dia, bahawa tiap-tiap orang yang kasih pada seorang alim, kata panggil tok guru, au abidan, atau kasih pada seorang tilbal, kata panggil abidan, au ahabba syakhsan, ataupun dia kasih pada satu orang raghiban fi ilmin, kerana dia sayang ke ilmu itu, dia ilmu banyak, kita kena sayang ke dia, au fi ibadatin, ataupun sayang ke ibadat dia, dengan sebab dia rajin ibadat kita pun sayang ke dia, au fi khairin, ataupun khair di sini maksudkan ataupun kita panggil harta. Khairan ni digunakan dalam bahasa Quran untuk harta kepada apa namanya, in taraka khairan al-wasiyah, in taraka khairan al-wasiyah, khairan guna untuk anak kita. Fa inna ma ahabbahu fillah. Mana bila kita kasih pada satu orang kerana ilmu dia ke, kerana dia rajin ibadat ke, kerana dia harta banyak yang dia tolong kita untuk belajar ke apa, maka ketika tu kasih kita dikasih fillah walillah, kasih kepada Allah dan untuk Allah, walahu fihi minal adri wa thawabi bi qadri quwwati hubbi, dan untuk dia di akhirat pula pahala ke ganjaran apa ke banyak mana bi qadri quwwati hubbi, ikut kadar gagah tak gagah kasih dia kepada Allah, pada Allah Taala. Kasih kita kepada Allah banyak, maka pahala kita banyak. Kasih pada Allah kita sikit, pahala kita sikit, dan dia tak ada alu. Dan sebab itulah masalah hub, masalah cinta perlu digerak. Makna perlu kita pokok guru, pokok ustaz ni kena buat naluri cinta yang dia ada dalam hati manusia ni, supaya manusia cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ajak agama ke orang ni sekadar orang buat semayang. Nak semayang makcik. Bila orang ni semayang, bila orang tak salat, kita pun berasa puas hati. Tak, ada lagi, setengah lagi.
Ada lagi, setengah lagi yang kita kena meletak, yang kita kena cuit, yang kita gerak, iaitu dapat yang panggil hub, cinta. Jadi itu kalau satu orang semaya, tapi cinta dia pada Tuhan tak ada. Dia punya semaya yang tak ada, dia tak jadi. Dia tak jadi. Semaya ni, lama-lama dia akan jadi tradisi. Orang semaya yang berlaku, dia semaya yang berlaku. Orang semaya yang berlaku, dia semaya yang berlaku. Cinta dia tak ada. Satu daripada contoh cinta kita bila tak ada Tuhan walau kita semaya, ialah bila kita semaya kita tidak berasa lazat. Tidak berasa lazat bila kita semaya dan tidak berasa berdebar perut bila salah tinggal. Macam kita semaya nama ini kan orang dia suruh. Kan orang suruh, kan orang seperti kapus semaya belakang, orang sebuah Nabi semaya belakang, awal ma'awal bersurah belakang, bila-bila wadal, bila-bila belakang, takkanlah aku tak ada. Ketika itu dia akan jadi tradisi, akan jadi adat. Al-adah, tidak al-ibadah. Tidak. Jadi, supaya semaya, hati kita pun cinta sama pada semaya dan pada Tuhan punya semaya ni, Allah Ta'ala, kita pokok orang pandai ni, Tok Lebu, Tok Lebak, Tok Ayah, Pok, Komok, kena asuh supaya pada tuhibbun Allah. Supaya ayahul, qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Mana kalau mu nak jadi mu'min tu, fattabi'uni. Kalau mu nak jadi muhibb, orang yang kasih tu, kena fattabi'uni. Jadi, beramal pun, kena buat amal pun kena buat, hati pun kena buat hub. Itu dia betul. Okey. Dah hub ini biasanya dicuit, diletak oleh orang tasawuf. Orang tasawuf lah dia jom letak hati manusia supaya manusia ni sayang pada Allah Ta'ala. Kerana mana kita panggil kerja dia dah. Kerja orang tasawuf ni, dia main buah dalam sama. Buah luar ni kita kira tak tekoh. Buah dalam tu sawuf. Kalau dia gabung dia tidak, baru orang panggil Islam. Curi dalam saja, tak curi luar. Aku tak jadi apa dia? Menjadi ilmu, orang panggil ilmu batin. Ilmu batin, ilmu isi. Orang panggil ilmu isi, orang sedek sana, dia tebah pun. Mari ada. Itu bahasa curi dalam saja, tidak curi luar batin. Kalau curi luar saja, tak curi dalam. Jadi tak tekoh saja, akhirnya Allah mayat, tapi tak ada kasih cinta. Kepada Allah Ta'ala. Kalau nak sebut apa sampai ingat. Kemudian sebelum pada kita masuk bab baru, kami nak sebut sini dalam apa ni? Dalam ayat oleh Medis ini. Kata dia Amal qismul awal. Babu dia ni dia sebut Imam Ghazali ni. Imam Ghazali dia orang falsafah. Orang falsafah ni orang menggunakan akal fikiran. Orang fikiran banyak. Maka bila dia gabung dengan tasawuf, maka falsafah ni bila jadi dengan tasawuf cukup baik. Kata dia alam anna al-hubba fillah wal bughda fillah ghamidun. Mungkin nanti kata dia kasih kerana Allah dan marah kerana Allah ni benar rumit. Rumitnya Melayu panggil rumit lah. Orang Melayu panggil rumit tu rumit dalam bahasa Arab. Walau tashkul riqab bima nadhkuru. Kata dia walau belah mana rumit, belah mana payah pun insya-Allah akan terbuka tudung ni dengan kenyataan yang saya tersebut ni. Wa huwa anna suhbatan tanqasimu ila ma yaqa'u bil ittifaq, qaswati bisadil jiwar atau bisadil ijtima'. Kata dia kita bersahabat dengan orang. Belum ada kita kecek dengan bersahabat dengan Tuhan, dengan Nabi ni, berapat dengan Tuhan, berapat dengan Nabi ni, kita kira kita sama-sama kita dulu. Kita berkawan dengan orang, berapat dengan orang ni kadang-kadang berlaku bil ittifaq, dengan cara kebetulan. Belah mana? Bisababil jiwar. Kerana kita, rumah kita sebelah rumah dia. Rumah kita sebelah rumah dia, kedai kita sebelah kedai dia, sekolah kita sebelah dekat-dekat dengan sekolah dia, berapa lagi sedekat-dekat dia ni kadang-kadang maka mahu tak mahu kita terpaksa berapak. Kok lagu ni berapak berpunca daripada kebetulan. Kerana apa? Jiran. Atau bisa nabil ijtima' fil maktab atau fil madrasah atau fil suq. Ataupun kerana kita selalu jumpa di kedai, jumpa di jabat, jumpa di sekolah. Jiran rumah kita jauh-jauh tapi jumpa hari-hari, maka kita berapak juga dengan dia. Atau ala babi sultan atau fil astar. Ataupun kita pergi ke babi sultan. Dia cekikkan ni, Imam Ghazali. Babi sultan maknanya masing-masing pakai orang apa ni, orang jabat belaka, orang kata apa ni, atau makna babi sultan ni pitu raja.
Jadi mungkin di istana aku pergi istana masing-masing orang atas belakang. Autul asfar ataupun dalam pelayaran. Kita pergi ke Mekah, jumpa tak kapal. Maka baik kita. Apa? Kita sama-sama nak pergi Mekah. Sama-sama nak pergi Mekah, sama-sama nak gaji. Walaupun belum tak kena mata hidung, tapi bila kita bertemu dalam pelayaran, sama-sama nak pergi Singapura, sama-sama nak pergi Kuala Lumpur, sama-sama nak pergi ke Mekah, sama-sama apa, maka kita dengan dia jadi saing dari apa? So, ini semua ni salah rapat kita dengan orang kerana kebetulan. Sekali lagi nak bawa kita rapat dengan Tuhan ni tiga pun. Rasa tu duduk. Wa ila ma yasha ikhtiyar wa yuqsad. Dan ada pula rapat kita dengan orang ni kerana ikhtiar, semula. Wa yuqsad dan di semula diusahakan. Kira juga, ikhtiar juga, usaha juga nak rapat dengan dia. Maka kita pun jadi rapat dengan dia berdasar bukan kerana kebetulan tapi kerana usaha. Wa walladhi nuridu bayanahu. Hak ni lah hak kita ni. Kalau kita nak saya nak tuan-tuan semua saya pada Allah supaya pada Nabi saya pada agama ni jangan jadi saya ni kerana kebetulan kebetulan mau Melayu mau Islam kalau tu Islam kata jangan lah betul nak suruh kita ni Islam dengan kehendak sendiri mau saya kopok Cina ke aku Islam kalau apa gini boleh aja hak pakai kerja tadi kalau sini orang Melayu ni boleh jalan ke mata. Orang Melayu zaman lah ni keadaan Islam otomatik ni budak-budak kami ni akhirat tidak boleh bila betul mata. Berapa juta orang Melayu ni boleh kata kebetulan tak. Jadi kita dapat dengan Nabi apa jadi kebetulan bukan kerana kisah kita tu. Hak mana mengaji, hak mana memegang buku sendiri, fikir sendiri, insya-Allah hak ni hak pakai kerja di akhirat. Hak ni lah cukup banyak, hak pasal kebetulan cukup banyak. Idul ukhuwati fid din waqi'atun fi hadzal qism la mahalat kata illa sawaba illa 'ala al-af'al ikhtiyariyah wa la targhiba illa fiha. Kata dia kenapa yang tuan-tuan semua kena reti ni kalau sebanyak mana persediaan kita dalam agama ni berlaku di bahagian kedua iaitu bahagian ikhtiyar dan bahagian qasdi. Dan semua segala pahala semua sekali berpunca daripada kerja-kerja ikhtiar dan kerja-kerja keluar daripada tarikh, keluar daripada pahala atas diri. Tuhan beri pahala kita. Kerana kita kebetulan jadi Islam ke, kerana kita pilih Islam yang reti. Syurga ni ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Bayar hak Tuhan nak jual kamu ni mahal, Nabi kata. Kenapa dia? Syurga. Jadi bila syurga Tuhan ni mahal, boleh ke agak Tuhan beri kita bayar begitu mahal, kerana kebetulan kita ni orang Melayu. Kebetulan kita ni orang Islam. Syurga dia akan diberi kepada orang yang bukan kebetulan Islam. Orang yang benar-benar reti. Orang yang Allah kerja apa tinggal mokpok maknanya. Kalau mokpok tidak Islam juga. Kalau mokpok tak semaya. Kalau mokpok tidak berapa orang kami tidak mukmin lah. Kita rela tinggal mokpok. Kalau apa? Kerana kita yakin hak ni hak betul. Hak mokpok ni salah. Kalau dia kalau tu, hati kalau beri syurga. Tapi syurga tu nak beri free kepada orang yang Islam lah. Islam. Mokpok Islam. Amal mokpok Islam. Tak sama Islam juga. Lagu tu janganlah harap. Jangan harap. Jadi, maksud kalau kita buka kitab tauhid, kita awakkan kitab usul lah. Ulama kita balas dengan kitab. Jadi ke tidak imanul muqallid? Wa hal yasihhu imanul muqallid? Adakah sah iman wa taklid? Taklid itu dengan tidak mengaji dah apa tu sah ke tidak? Ada ulama kata tak sah, ada ulama kata sah. Tapi kalau tengok pada keadaan perbahasan yang digunakan oleh Imam apa namanya Al-Ghazali tak jadi imam muqallid. Mesti kita reti benda kita ni reti. Tak kita dunia dan para hadis semua usahkan nak reti dan tidak ni. Mana junub pun tak reti. Banyak cikgu-cikgu lah ni buaya budak tingkat 3, tingkat 4 ni bila suruh baca tahap bila suruh lecak dia kata assalamualaikum pada lecak baru tak salam assalamualaikum jadi tak tahu hak mana salam hak mana lecak dia tingkat 3 tu tengok kan ni boleh jadi dia start mengajar tapi dengan sebab bayar tidak dapat orang panggil tidak jadi kau bayar paksa bayar kapok maka dia itu kah mana assalamualaikum ni berapa asyhadu an la ilaha illallah jangan tak sekali assalamualaikum jangan dah lah bunyi kan sudah baca tahap kau tak erti apa sekali kau tino pun tu nak kecil lagi kau kecil lagi pakai apa
Gang pakatan sikap. Beli baju hok bayar siap ready made kedah. Hok mari daripada sia, mari daripada sia ni ke dia tidak salah. Dia mari dua bayar pakai hok siap dah. Hok sekat beti, hok sekat labut, hok sekat lebati gapo. Jadi dia kecil pah besar pah boleh anak ko, dia main stok, dia main gaung, dia main gapo kan semua sekali. Pah manalah dalam dia nak masuk. Saya ni pada Islam. Dan murid pula belum murid lagi duk takun TV, pah pukul 12. Oh, tahu bergapo. Siapa tanya Allah gapo? Saya mau agama kata tu. Pilih buka ke channel lain gapo semua sekali. Jadi lagu ni belah mana Tuhan nak usga dasar pada lekat betul Islam. Jadi pilih Islam lekat ni tak suka kita tulis masjid atas kata tolak gitu jangan. Kita tolak tulis masjid. Potong sagar. Kata tolak tulis potong sagar. Tak cantik. Alih jadi adi. Inilah yang jadi payah bahasa sana. Balak jauh daripada amat ibadat sampai ke politik. Jauh di politik pakai amat ibadat. Kucah semuanya. Kuat ayat Islam alternatif. Dunia pun menyesah kaya lain. Akhirat pun. Apa ni? Malu ke muka-muka. Panjang anda nak baca panjang lagi depan insyaAllah kita baca ni sementara masuk dalam bab baru bayan bodhifillah tawkis kat terima ini sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam.